Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Setiap kali tiba hari kemerdekaan, rakyat Malaysia akan menyambutnya dengan meriah. Namun generasi hari ini mungkin tidak mengetahui bahwa tarikh 31 Ogos telah dicadangkan oleh seorang ulama yang terkenal di Asia Tenggara. Ulama yang dimaksudkan adalah Pak Him atau nama penuhnya Abdullah bin Ibrahim. Beliau lebih dikenali dengan nama Abdullah Fahim. Abdullah Fahim adalah datuk kepada Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Abdullah Fahim lahir pada tahun 1869 di Tanah Suci Makkatul Mukarramah, Arab Saudi. Ayahnya Ibrahim bin Tahir adalah seorang ulama di Makkah. Haji Ibrahim mempunyai ramai murid yang berasal dari Malaysia dan juga Indonesia. Tuan Haji, boleh tak ceritakan sedikit sebanyak silsilah Tuan Haji Abdullah Fahim ini? Tuan Haji Abdullah Fahim ini, kalau ikut seperti mana yang bapa saya pernah katalah, memang dia orang berasal Melayu lah. Walaupun ada semua-semua kata apa ada keturunan daripada sebelah Arab, tapi saya tak dapat pasti macam mana lah. Tapi yang pasti kan memang ada keturunan Melayu lah. Dan dia orang memang tinggal di Makkah, lahir pun di Makkah. Tuan Haji Abdullah Fahim lahir di Makkah lebih kurang tahun 1870. Lebih kurang lah. Abdullah Fahim sejak kecil lagi mengikut ayahnya. Oleh itu tidak hairanlah mengapa beliau begitu berminat untuk mencuburi bidang agama. Beliau telah belajar dari ayahnya sendiri dan juga ulama-ulama lain yang ada di Makkatul Mukarramah pada ketika itu. Abdullah Fahim juga mempunyai kemahiran dalam bidang sastra Arab dan ilmu falak. Bapa dia nama Haji Ibrahim bin Muhammad Tahir dan mak dia nama Aminah. Beliau berkahwin dengan Wan Hafsah binti Abdullah dan mendapat anak lelaki sebanyak 3 orang dan anak perempuan seorang. Tapi semuanya meninggal dunia kecuali Haji Ahmad Badawi lah. Dan pada tahun 1916, itu selepas kematian isteri dia Wan Hafsah pada tahun 1915, dia balik semula ke Melaya. Sebab pada masa itu berlaku Perang Dunia yang pertama kan. Jadi keadaan di Makkah itu susah lah. Menurut keluarga Abdullah Fahim, beliau telah berguru dengan 42 orang ulama terkenal. Selain bidang agama, Abdullah Fahim juga meminati bidang politik. Beliau begitu aktif di dalam memperjuangkan kemerdekaan Malaya. Beliau juga menaruh harapan yang tinggi agar bumi Indonesia akan bebas dari cengkaman Belanda. Haji Abdullah Fahim ni seorang yang sikap lemah lembut, peramah, sabarlah, tak mudah nak marah orang semua. Dan dengan keluarga pun dia sangat melayani keluarga dengan baiklah.
Pada tahun 1921, Abdullah Fahim telah pulang ke Tanah Melayu untuk beberapa waktu. Tidak berapa lama kemudian, beliau pergi ke Mekah sekali lagi. Ketika Perang Dunia Kedua, beliau telah pulang semula ke Tanah Melayu. Ketika zaman perang itu, beliau terpaksa berjalan kaki untuk sampai ke Tanah Melayu. Ketika itulah, beliau mendapat pengalaman dari persekitaran yang dilaluinya. Dia dapat melihat kesengsaraan setiap bangsa yang dijajah. Maka terbitlah rasa cinta yang membuak-buak untuk melihat negaranya, iaitu Tanah Melayu atau Melaya, merdeka dan terlepas dari cengkaman kaum penjajah. Melalui bidang politik, beliau berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Beliau bersama-sama penjuang lain telah menganggotai UMNO untuk mencapai citra bangsa Melayu ketika itu. Tuan Haji Abdullah Fahim ini seorang yang sangat cintakan pada bangsa dia, bangsa Melayu dan juga negara Tanah Melayu inilah. Jadi dengan sebab itu maka bila UMNO ditubuhkan pada tahun 1946, beliau terus mendaftarkan dirinya sebagai ahli UMNO yang pertama di Seberang Perai kepada Datuk Wan pada masa itu. Dan beliau oleh kerana perasaan sayangnya kepada negara ni, pada bangsa ni, sebabkan beliau telah menerima tawaran untuk menjadi pengurusi bahagian agama UMNO yang pertama yang ditubuhkan pada tahun 1950. Beliau merupakan pengurusi yang pertama lah pada bahagian agama UMNO pada masa itu. Namun begitu, bidang politik tidak membuat beliau lupa akan tugasnya sebagai seorang guru agama. Ketika di Kedah, beliau telah mengajar dari rumah ke masjid dan juga madrasah. Ketika di Kedah juga, beliau telah menjadi setiausaha kepada Majmu' Ulama Kedah yang diketuai oleh Haji Wan Sulaiman Siddiq. Pada tahun 1344 Hijriah, Abdullah Fahim telah mendirikan sebuah sekolah agama di Kepala Batas. Sekolah ini telah menjadi sekolah pertama di sini yang mengajar ilmu hadis. Sekolah ini masih lagi beroperasi dengan pelajar hampir 2,000 orang. Sekolah Dairatul Ma'arifil Watani ini diasaskan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, iaitu kira-kira tahun 1926 bersamaan 1344 Hijriah. Nama Dairatul Ma'arifil Watani itu telah diistiqarahkan oleh beliau, dan bangunan sekolah itu juga didirikan dalam sekitar tahun 1926 yang pada masa itu diadakan sistem dua sesi, satu nizami bahagian persekolahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dua sesi, satu nizami bahagian persekolahan, satu umumi yang diajar secara beramai-ramai di masjid. Pada masa itu pelajar-pelajarnya terdiri daripada berbagai-bagai negeri, termasuklah Perak, Johor, Selangor, dan ada yang daripada selatan Thailand, Sumatera Utara termasuk Brunei dan Kalimantan. Abdullah Fahim telah mengajar di Kuala Kangsar. Salah seorang murid beliau ialah Sultan Iskandar. Baginda sering berbincang soal agama dengan Abdullah Fahim. Abdullah Fahim amat mencintai tugas mendidik masyarakat. Ketika beliau ditawar untuk menjadi mufti, beliau telah menolak tawaran tersebut. Abdullah Fahim tidak sanggup meninggalkan bidang pendidikan. Jadi Tuan Haji Abdullah Fahim ni kalau kita lihat dari sikap beliau, beliau ni seorang yang suka bekerja sendiri, tak suka terikat dengan bekerja dengan sesiapa lah. Dia rasa lebih bebas. Dan dia buka sekolah ni pun dengan tujuan supaya dia dapat memberikan pendidikan, mengajar semua. Dia tak suka satu kerja yang terikat lah, yang memerlukan beliau masa terlibat dalam satu urusan tu. Jadi pada peringkat awal beliau menolak. Tapi setelah didesak oleh kerana memerlukan seorang ulama yang terkenal untuk menjadi mufti yang pertama bagi Pulau Pinang, beliau terpaksa mengalah dan akhirnya bersetujulah untuk menerima jawatan tersebut. Beliau telah menjawat jawatan mufti Pulau Pinang setelah pemimpin Melayu ketika itu mendesaknya dan memberi pelbagai alasan kepada beliau perlu menerima permintaan tersebut. Demi menjaga kesucian Islam di Pulau Pinang yang sedang giat membangun ketika Abdullah Fahim
akhirnya bersetuju. Beliau menjadi mufti hanya 5 tahun di Pulau Pinang. Walau bagaimanapun tugas beliau sebagai tuan guru tidak pernah diabaikannya. Di dalam bidang politik, Hamdullah Fahim amat menitik beratkan persaudaraan Islam dan semangat Melayu di Nusantara ini. Hamdullah Fahim pernah meluahkan hasratnya untuk melihat Melaya dan Indonesia maju, dan beliau menggambarkan Melaya dan Indonesia adalah dua saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan. Bagi beliau, nasib buruk maupun baik yang berlaku di salah sebuah negara tersebut akan memberi kesan kepada yang satu. Seperkara lagi yang amat beliau bimbangkan ialah orang Melayu yang suka mengecil-ngecilkan bangsanya sendiri. Jangan sekali-kali merendah-rendahkan kemampuan orang-orang Melayu. Walau di mana mereka berada, Hamdullah Fahim pasti akan bangun dan membela bangsa Melayu. Beliau juga tidak suka kepada gerakan-gerakan yang cuba mengeluarkan orang-orang Melayu dari mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mata kaca beliau, pergerakan seperti Syiah, Wahabi dan Khawarij adalah sesuatu yang berbahaya kepada perpaduan bangsa Melayu di Malaysia dan juga Nusantara seluruhnya. Beliau akan cuba mengecam sesiapa yang cuba membawa doktrin Khawarij. Beliau mengatakan bahawa golongan Khawarij adalah mereka yang meletakkan suatu iktizam untuk memporak-perandakan umat Islam melalui ajaran bertentangan dengan Islam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. Hamdullah Fahim sering menasihati orang Melayu dan umat Islam lain agar sentiasa mengelakkan diri dari bertengkar dan berselisih faham, kerana perkara-perkara seperti ini boleh merosakkan perpaduan. Hamdullah Fahim pernah berkata, sesiapa yang datang kepada kamu dan menyuruh kamu semua supaya taat kepada seorang lelaki tertentu, tujuannya untuk memecah belahkan persatuan kamu dan menghancurkan kesatuan kamu, maka bunuhlah akan dia. Ini adalah amaran keras dari beliau kepada orang Melayu supaya menjaga agama dan bangsa dari gerakan jahat yang mahu menghancurkan kita. Hamdullah Fahim adalah juga orang yang suka berdamai dan beliau tidak suka menggunakan kekerasan selagi ada jalan keluar dari sesebuah permasalahan. Ini dapat dilihat dari nasihat beliau kepada para pejuang kemerdekaan agar menggunakan akal dan diplomatik untuk mencapai kemerdekaan. Namun sekiranya segala upaya damai telah digunakan masih gagal, maka wajiblah bagi orang Melayu menggunakan kekuatan fizikal. Hamdullah Fahim adalah seorang ulama dan pejuang. Di dalam kesibukan mengajar dan berjuang akan nasib bangsanya, beliau tidak mempunyai banyak masa untuk menulis. Namun begitu terdapat beberapa syair ciptaannya di dalam bahasa Arab yang sempat beliau karang. Beliau amat menyukai bidang sastra Arab. Iaitu Haji Hamdullah Fahim ni ada seorang saja anak-anak, iaitu anak lelaki, iaitu Datuk Haji Ahmad Badawi. Dan anak lelaki beliau ni merupakan antara tokoh UMNO yang berjuang untuk kemerdekaan lah. Jadi telah menjawab berbagai jawatan dalam pemuda UMNO sebagai Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Pernah menjadi sebagai Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, jawatan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dan keturunan yang lain ialah anak pada Datuk Haji Ahmad Badawi, iaitu Datuk Abdullah Badawi yang sekarang merupakan Perdana Menteri Malaysia lah, cucu pada
Haji Abdullah Fahim. Abdullah Fahim adalah antara pejuang yang bernasib baik kerana perjuangannya untuk melihat orang Melayu di Melaya merdeka akhirnya tercapai juga. Beliau juga sempat melihat anak-anaknya iaitu Haji Ahmad Badawi dan Haji Ghazali berjaya menjadi tokoh penting bangsa Melayu. Kini cucu kesayangannya pula telah memimpin negara yang beliau turut memperjuangkan kemerdekaannya. Datuk Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi telah meneruskan perjuangan datuknya untuk melihat orang Melayu terus melangkah maju. Pada suatu malam, Abdullah Fahim merasa penat dan lemah. Kemudian beliau minum segelas air. Mulutnya sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sebarang penyakit, tiada siapa yang menjangkakan bahawa pada malam 27 April 1961, beliau menghembuskan nafas terakhir di rumahnya. Haji Abdullah bin Haji Ibrahim Badawi amat menyintai agamanya, keluarganya, bangsanya, dan negaranya. Beliau terus berjuang di atas demi Tuhannya bagi mencapai kejayaan bagi agama dan bangsanya. Maka hilanglah satu lagi ulama besar bagi umat Melayu di Nusantara ini dan juga bagi umat Islam lainnya. Seorang penulis telah menulis tentang Haji Abdullah Fahim. Ianya berbunyi, Haji Abdullah Fahim adalah Datuk Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Tetapi Abdullah Fahim sebagai seorang ulama dan anggota masyarakat bukan milik Abdullah saja, tetapi beliau adalah milik seluruh umat Islam. Bismillah itu permulaan idhafi melengkapi dia sekalian puji, menyatakan sifat khatamin Nabi, janganlah kita syak sekali-kali. Tubuhnya putih bercampurlah merah, tidaklah tinggi, tidaklah rendah. Belikatnya bertanda khatamin nubuwah, menunjukkan kemudian tiada nabilah. Perutnya rata bersamalah dada, tidaklah kekok dipandang mata. Mukanya berpaling, badan berserta, hadapan dipandang, belakang nyata. Nabi kita apabila bersabda, perlahan-lahan sekadar nyata, memberi faedah semata-mata, menyatakan hukum yang Maha Esa. Nabi kita apabila berjalan, condong sedikit ke hadapan, ke kiri ke kanan tiada menolehan, khusyuk tawadhu' kepada Tuhan. Dialah Nabi yang banyak mukjizat, dia tiang aras namanya tersurat, mempunyai taulan 4 sahabat, penghulu dunia, raja akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.